Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan Adjustable Brick Tools akan membentangkan kajian kami. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Dang Nur Alia Syafiqah binti Masdi, nombor metrik DB170055. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang latar belakang kajian. Kajian yang kami kaji ini adalah industri pembinaan, di mana industri pembinaan ini merupakan industri tertua yang sentiasa memainkan peranan dalam menjana pembangunan Malaysia. Industri pembinaan juga menjadi asas kepada pembangunan ekonomi sektor lain seperti industri pembekalan buruh luar, yang kedua adalah industri perniagaan, ketiga kajian dan inovasi, dan yang terakhir ialah pembuatan. Industri pembinaan ini juga telah banyak mengalami perubahan dan bergerak ke arah globalisasi di mana amalan-amalan pembinaan tradisional mengalami revolusi agar produk binaan yang dihasilkan ini lebih berkualiti. Dan seterusnya ialah pernyataan masalah. Masalah yang sering berlaku ketika proses mengikat bata di mana pembaziran motar dalam kuantiti yang banyak yang akan menyebabkan kos pembinaan itu semakin meningkat. Yang kedua ialah kadar upah tenaga mahir meningkat kerana faktor banyak pembinaan yang telah dijalankan sekarang dan tenaga mahir itu makin berkurang. Yang ketiga ialah memerlukan masa yang panjang. Semasa kita mengikat batang dinding, ia memerlukan masa yang panjang. So, dalam itu kami membuat satu kajian yang boleh menyelesaikan masalah itu. Yang seterusnya ialah objektif kajian. Objektif kajian kami mempunyai dua. Yang pertama iaitu mereka bentuk dan menghasilkan alat yang membantu pemasangan bata iaitu Adjustable Brick Wall Tools. Yang kedua adalah menguji kebolehgunaan alat bantu pemasangan bata. So, objektif kajian kami ini ada yang pertama adalah untuk mereka bentuk. Untuk mereka bentuk Adjustable Brick Wall Tools tu. Sudah kami mereka bentuk, kami akan menghasilkan dengan menggunakan bahan-bahan yang ada. Dan yang terakhir ialah kami akan menguji kebolehgunaan alat bantu itu. Skop kajian ialah menghasilkan produk Adjustable Brick Wall Tools yang boleh laras, mempunyai kelebaran yang berbeza iaitu 18 cm dan 10 cm. Ia hanya sesuai untuk ikatan sisi bata saja. Yang seterusnya ialah kepentingan kajian. Di mana kepentingan kajian ni ialah dapat menyelesaikan masalah seperti pembaziran motar, memerlukan masa yang panjang, lepas tu keperluan tenaga kerja yang mahir. Jadi kepentingan kajian kami mempunyai dua. Di mana yang pertama ialah manfaat. Di mana ia boleh memberi manfaat kepada tukang lepak maupun di dalam industri kecil-kecilan ataupun industri besar. Yang kedua ialah sasaran produk. Di mana sasaran produk kami ini lebih kepada kawasan pembinaan dan lebih kepada proses pemasangan bata untuk dinding bata yang menginginkan nilai estetika. Dan seterusnya adalah lakaran awal projek di mana pada peringkat awal kami menggunakan kaedah manual di mana itu kami menggunakan papan lukis dan melukis menggunakan pensel. Ini adalah lakaran awal projek kami sebelum dipindahkan kepada AutoCAD dan SketchUp.
Nama saya Junisha Anak Jalin dan saya akan bentangkan bab yang seterusnya yaitu bab 2 mengenai kajian literatur. Okey, dalam bab 2 ni saya akan masuk mengenai pengenalan. Dalam pengenalan terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama adalah istilah dalam kerja bata. Bahagian yang kedua adalah jenis batu bata dan bahagian yang ketiga adalah jenis ikatan bata. Untuk istilah dalam bata. Okey, dalam batu bata ni jika kita perhatikan ianya terdapat 3 bahagian. Bahagian yang pertama adalah lekuk, manakala bahagian yang kedua adalah kepala bata. Bahagian yang ketiga adalah bahagian sisi bata. Manakala untuk ukuran bagi standard bata adalah panjang 215 mm, tinggi 65 mm, manakala lebar untuk saiz standard bata adalah 102,5 mm. Seterusnya saya akan masuk kepada jenis batu bata. Jenis batu bata yang biasa kita gunakan yaitu terbagi kepada 3. Yang pertama adalah batu bata merah. Yang kedua adalah batu bata ringan. Dan yang ketiga adalah batu bata tanah liat. Tapi yang selalu ataupun biasanya digunakan adalah batu bata jenis tanah liat. Sebab selain daripada faktor kos yang murah, ianya juga mudah didapatkan. Seterusnya adalah mengenai jenis ikatan. Sebenarnya terdapat banyak ikatan bata yang selalu digunakan, tetapi yang selalu kita gunakan adalah ikatan sisi bata, ikatan kepala bata, ikatan Inggris, dan yang terakhir sekali adalah ikatan Flemish. Setiap ikatan bata ni mempunyai kekuatan ikatan yang tidak sama. Bermaksudnya ikatan Inggris ataupun ikatan Flemish dan ikatan sisi jauh lebih kuat berbanding dengan ikatan sisi bata. Ikatan kepala bata, Inggris dan Flemish ni, 3 jenis ikatan ni jauh lebih kuat berbanding dengan ikatan sisi bata. Kerana ikatan 3 ikatan ni dia akan bata akan disusun secara menegak. Kalau ikatan sisi, bata akan disusun secara memanjang. Jadi luas ketebalan dinding pun akan jadi mengecil sekiranya kita menggunakan ikatan sisi. Seterusnya adalah peralatan dalam memasang kerja bata. Peralatan yang pertama adalah sudip. Ini merupakan salah satu bahagian ataupun peralatan yang penting untuk digunakan dalam kerja-kerja mengikat bata. Bahan yang kedua adalah sesiku L. Biasanya digunakan untuk memastikan sudut yang kita buat betul-betul 90 darjah. Yang ketiga adalah baldi. Kegunaan baldi ini biasanya untuk meletakkan mortar. Jadi mortar yang dah dibancuh akan disimpan di dalam baldi. Yang keempat adalah paku dan benang. Untuk paku dan benang ni biasanya dijadikan sebagai penanda untuk memastikan ikatan bata yang kita susun ni lurus ataupun selari. Yang kelima adalah jejaring kasa X-mat. Biasanya jejaring ni akan dipasang pada ikatan kelima. Setiap ikatan kelima tujuannya adalah bagi mengetatkan daya ikatan di antara setiap tingkat bata, maksudnya bata kelima, bata ke-10, bata ke-15, dan bata ke-20 akan dipasang oleh jejaring kasa X-mat bagi
mengeratkan dia punya kekuatan di antara tingkat, setiap 5 tingkat. Yang keenam adalah alat aras spirit. Alat spirit ini digunakan bagi memastikan bata yang kita susun ini mendatar ataupun lurus. Yang seterusnya adalah cara pemasangan bata. Oke, cara pemasangan bata ataupun langkah kerja yang kita lakukan semasa mengikat bata. Cara pemasangan bata yang pertama adalah sediakan bahan. Bahan dalam kerja bata ni seperti batu bata dan mortar. Maksudnya sebelum melakukan kerja bata, kita kena sediakan dua bahagian ataupun dua bahagian bahan ni, yaitu mortar dengan bata. Yang kedua adalah sediakan alatan. Seperti yang saya sebut sebelum ni, slide sebelum ni, alatan yang kita gunakan tadi adalah seperti sudip, sesi kuil, baldi, benang, paku. Seterusnya langkah yang ketiga adalah bersihkan permukaan lantai. Okey. Sebelum kita melakukan ikatan ataupun sebelum kita meletakkan mortar pada bahagian yang kita ingin susun dinding, pastikan pada bahagian bawah sekali bersih bagi mengelakkan semua habuk akan dibuang dan dibersihkan bagi mengetatkan lagi ikatan mortar ataupun bata kita dengan bahagian lantai. Langkah yang keempat adalah campur bahan, iaitu bahan ni mortar. Mortar ni perlu dicampur terlebih dahulu. Mortar terdiri daripada 3 jenis bahan, iaitu simen, pasir dengan air. Dia akan dibancuh mengikut spek ataupun sukatan tertentu bagi mengelakkan mortar yang kita bancuh salah, jadi kita mestilah ikut spek yang selalu digunakan ataupun standard untuk buat mortar. Proses yang kelima adalah simpan mortar dalam baldi. Mortar yang telah dibancuh sebelum ni tadi akan disimpan dalam baldi bagi memudahkan kita mengangkat. Contohnya kalau bata yang kita simpan ni, contohnya kalau bata yang kita susun ni tinggi, jadi mortar akan diletakkan dalam baldi dan akan dibawa naik ke atas untuk memudahkan para pekerja. Yang keenam adalah letakkan mortar di atas lantai. Okey, proses ini adalah merupakan proses awal selepas mortar dicampur dan mortar diletakkan atau di mana lantai yang telah dibersihkan ni tadi akan diletakkan mortar terlebih dahulu pada bahagian lantai. Dan mortar yang diletak ni pastikan mengikut saiz ataupun ketebalan dinding yang kita akan bina nanti supaya mengelakkan perbaziran. Yang ketujuh adalah membuat penanda. Ini bermakna kita perlu buat dulu penandaan untuk setiap baris ikatan yang kita susun ni, kita perlu tanda. Tujuannya adalah bagi mengelakkan ikatan bata yang kita susun ni bengkang-bengkok. Jadi sekiranya ada penanda, kita akan mendapat satu barisan ataupun satu garis yang lurus dalam ikatan bata kita nanti. Seterusnya yang ke-8 adalah letakkan bata mengikut ikatan. Okey, yang ke-8 ni adalah setiap ikatan sudah semestinya ikatan untuk bata yang pertama diletakkan berbeza-beza. Jadi ikut jenis ikatan yang kita gunakan. Sama ada kita letakkan separuh bata ataupun kita akan letakkan kepala bata terlebih dulu ataupun kita akan letakkan sisi bata terlebih dulu. Jadi ianya bergantung kepada jenis ikatan yang kita gunakan. Yang ke-9 adalah
jejaring kasa XML. Dimana dalam proses yang ke-9 nih, pada setiap ikatan yang kelima, kita perlu pasang jejaring kasa XML nih. Tujuannya adalah bagi mengerat ataupun mengetatkan kita punya ikatan bata. Seterusnya yang ke-10 ataupun yang terakhir, biarkan selama 5 hari. Oke, bata yang telah kita ikat ni tadi, kita perlu biarkan selama 5 hari sebelum kita melakukan proses lepaan. Tujuannya adalah bagi memastikan ikatan bata ataupun mortar yang kita buat ni tadi betul-betul keras dan kuat. Dan apabila telah mencapai tempoh selama 5 hari, baru kerja-kerja melepas kita boleh lakukan. Oke, sekian daripada saya untuk bab 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahidah Nadia. Saya akan membentangkan tentang bab 3 ini, metodologi projek, di mana ia merangkumi pertama pengenalan, reka bentuk sistem, seterusnya carta alir dan carta Gantt, lukisan produk dan penghasilan alat. Okey, slide seterusnya. Okey, bagi pengenalan, pertama, kita mestilah tahu tentang proses pemilihan bahan bagi produk kami iaitu Adjustable Brick Wall Tools. Okey, seterusnya juga kesesuaian Adjustable Brick Wall Tools di mana kami akan merungkai di mana penggunaan yang bersesuaian untuk produk kami ini. Dan seterusnya yang ketiga adalah saiz batu bata yang diuji keberkesanannya apabila kami menggunakan produk kami sebagai salah sebuah alat bagi membentuk batu bata tersebut supaya menjadi susunan yang sangat-sangat cantik dan kemas. Okey, seterusnya bagi reka bentuk sistem. Okey, ini adalah lakaran awal produk kami iaitu Adjustable Brick Walls, di mana ini adalah lukisan tangan yang kami mula-mula reka. Dan seterusnya kami menggunakan Precision SketchUp. Ini dia punya bentuk. Okey. Seterusnya lakaran bagi rekaan Adjustable Brick Walls pada pandangan pelan dan kami menggunakan Precision AutoCAD. Okey, di mana ini adalah pandangan pelan dan ini pandangan sisi. Okey, ini adalah model Adjustable Brick Walls yang di mana kami telah siap pasang antara komponen-komponen dia. Okey, ini adalah panjang model diambil kira. Okey, seterusnya bagi carta alir, pertama, kami menyusun batu bata membentuk satu barisan dan menghubungkannya dengan mortar dan menggunakan alat bahan bantu kepala bata. Okey, bagi yang kedua, menggunakan Adjustable Brick Wall Tools ketika proses sebelum meletak bata di atas barisan sebelumnya. Dan akhir sekali mengulangi proses yang sama seperti dari mula. Okey, bagi carta Gantt. Okey, pertama adalah pemilihan tajuk. Kedua, penghantaran tajuk kepada TS Amin. Ketiga, menyediakan lukisan lakaran iaitu lukisan SketchUp, lukisan 3D dan lukisan 2D iaitu kami menggunakan AutoCAD. Okey, menyediakan lukisan lakaran. Penghantaran proposal pertama bagi produk kami. Penulisan report, penulisan laporan di mana kami akan membentangkan tentang pengenalan, tinjauan, literature, metodologi, analisis data dan akhir sekali kesimpulan dan cadangan. Okey, seterusnya mereka bentuk dan pembangunan produk. Kami sedaya upaya satu kumpulan berbincang bagaimana kami ingin membangunkan produk dengan halangan semasa PKP. Okey, pemilihan bahan mentah, nanti saya akan terangkan. Pengujian kebolehfungsian alat yang akan diterang pada bab 4, semakan laporan dengan penyelidik dan akhir sekali membuat video dan poster. Bagi penghantaran laporan dan video serta poster. Okey, seterusnya bagi analisis kos produk Adjustable Brick Walls kami, pertama dengan menggunakan kos upah bagi satu unit iaitu berharga RM320
semua keseluruhan. Okey, bagi penggunaan sudip unit 1 unit RM7, batu blok 4 3 unit RM3.43, batu bata 1 unit 55 sen, brick lane trowel tebal 7 1 unit RM6.50, kertas pasir dan spray cat 1 unit, dan ini kertas pasir bernilai RM2.40, spray cat bernilai RM6.50, dan akhir sekali kami telah totalkannya sebanyak RM346.38 bagi analisis kos adjustable brick walls. Bagi penghasilan produk pula, kami telah menggunakan keluli di mana logam ini mudah dipotong, dibentuk, dibengkok dan boleh dikempal. Selain itu, keluli ini boleh didapati dalam pelbagai bentuk seperti tiub, bar dan kepinan serta kepelbagaian ketebalan. Okey, keluli ini tidak sesuai dijadikan alat pemotong kerana lembut dan tidak tajam. Contoh kegunaan: bol, nut, paku dawai, jeriji dan pintu pagar. Kelebihan dia dapat dipateri dengan menggunakan pemateri logam, dan kelemahan dia mudah berkarat jika tidak disapu dengan cat. Okey, ini adalah antara komponen pada adjustable brick walls, di mana pertama kepala bata. Anda dapat lihat di sini kepala bata, di mana dia digunakan bagi meletakkan mortar di bahagian kepala atau bata, iaitu di antara setiap blok bata. Okey, bagi pelarasan alat pula digunakan mengikut kesesuaian bata ketika proses mengikat bata. Mekanisme ini digunakan untuk melaras mengikut saiz bata. Bukaan minimum ialah 7.5 cm dan maksimum 17 cm. Kami telah mengukur bagi spesifikasi setiap ukuran bata tersebut. Okey, bagi penghadang tepinya pula adalah berfungsi untuk menghalang mortar dari jatuh, selain daripada fungsi untuk kekemasan dan melaras ketinggian mortar. Dan akhir sekali, alat aras spirit, iaitu berfungsi untuk melihat ketegakan susunan bata tersebut. Okey, seterusnya ini adalah antara lampiran kami apabila menggunakan adjustable brick walls. Okey, dapat lihat di sini lampiran gambar yang telah kami sediakan untuk pembuktian tentang produk adjustable brick walls kami berfungsi dalam keadaan yang baik dan berfungsi selaras dengan apa yang kami rancang. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, hai, salam sejahtera. Nama saya Esther Eugenie Felix. Saya akan membentangkan untuk bahagian hasil kajian. Okay, mari kita lihat slide. So, slide ini akan saya bentangkan keputusan-keputusan testimoni produk kami ini. Okay, so untuk merealisasikan segala ragam bentuk yang telah dibuat dan dipersetujui, satu lukisan telah kami hasilkan dan hantar ke bengkel untuk diprodukkan. Dan setelah lebih kurang 2 minggu, produk kami iaitu adjustable brick wall tool telah berjaya dihasilkan. So, untuk mengetahui keberkesanan alat ini sama ada mencapai objektif ataupun tidak, pengujian alat ini telah dilakukan. Okay, so semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ataupun PKPP ini masih di kuasa, kami telah menguji pengujian produk ini daripada beberapa orang responden yang telah kami temui, iaitu sebanyak 7 orang responden yang berpengalaman dalam mengikat bata di kawasan lawatan tempat ini telah dibuat di Parit Raja Darat. Dan kami telah berbincang dan mereka telah bersetuju untuk membuat testimoni untuk produk kami ini. Okay, so selain itu juga SOP seperti melakukan kerja dengan jarak 1 meter dan sekurang-kurangnya 1 meter dan memakai penutup muka ataupun face mask juga dipatuhi semasa pengujian untuk mengelakkan daripada jangkitan
seperti kita tahu coronavirus, sebutan coronavirus ini. Semasa pengujian itu dilakukan, kami meminta untuk mereka memasang 5 biji bata dengan menggunakan produk tersebut dan kami akan catat masa. Dan selepas mereka telah memasang 5 biji bata dengan menggunakan produk tersebut, kami catat pula masa untuk mereka memasang 5 biji bata tanpa menggunakan produk. So di situ kami dapat membuat perbandingan perbandingan dari segi masa, mana lagi cepat siap, adakah dengan menggunakan produk atau tanpa menggunakan produk. Kalau kita lihat dalam slide ini, ini merupakan peruratan masa yang direkodkan untuk mengikat 5 biji bata. So daripada masa yang kami catat tadi tu, untuk purata masa yang diambil dengan menggunakan adjustable brick wall, masa untuk menyusun bata hanyalah 2 hingga 3 minit. So manakala purata masa yang diambil tanpa menggunakan adjustable brick wall, mereka memakan masa dalam 4 hingga 5 minit untuk menyusun bata tersebut. Tambahan lagi, produk kami ini semasa pengujian, kami dapat lihat produk kami ini berjaya mengatasi masalah kekemasan ketika meletak mortar, dan sekaligus ia dapat mengurangkan masalah pembaziran mortar ketika proses mengikat bata. So hal ini kerana alat ini mempunyai penghadang yang menghalang mortar daripada terjatuh ke kiri ataupun ke kanan atau terkeluar dari kawasan yang sepatutnya. Akhir sekali, responden juga dan beberapa orang yang telah menguji kami punya produk ini telah menyuarakan beberapa pendapat dan pandangan mereka dan mencadangkan sedikit penambahan ke atas produk kami ini. Tapi secara keseluruhannya, maklum balas yang kami dapati, separuh daripada jumlah responden bersetuju bahawa alat ini dapat memudahkan dan mempercepatkan lagi proses pemasangan bata berbanding cara pemasangan bata secara manual ataupun secara tradisional. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, saya ucapkan saya Zulfikar bin Guntur seterusnya akan membentangkan mengenai kesimpulan untuk produk yang telah saya bangunkan, iaitu adjustable brick wall tools. Untuk projek ini terdapat beberapa objektif yang hendak dicapai, dan objektif itu perlulah dikenal pasti sama ada ia berjaya dicapai ataupun tidak. Yang pertama iaitu untuk mengatasi masalah pembaziran mortar dan juga untuk kekemasan mortar. Dengan adanya alat ini, ia dapat mengatasi masalah ini kerana terdapat komponen penghadang torso di tepi yang boleh mengelak mortar daripada jatuh ketika sedang membuat pemasangan bata, ikatan bata, dan juga berlebihan kerana komponen ini mengawal ketebalan mortar, iaitu 1.5 cm. 1.5 cm itu merupakan standard tebal untuk ikatan bata. Yang kedua adalah untuk mengawal kelurusan bata dan mortar. Dalam mengatasi masalah ini, komponen seperti penghadang tepi dan juga alat arah spirit memainkan peranan penting. Alat arah spirit akan menunjukkan kerataan mortar, manakala penghadang tepi akan mengawal kelurusan bata. Kerana alat bantu ini akan ditarik sepanjang proses mengikat bata. Maksudnya, adjustable brick wall ini akan sentiasa bergerak semasa memasang bata atau sedang mengikat bata lah.
Yang ketiga adalah untuk mengatasi masalah pekerja yang tidak mempunyai kemahiran tinggi. Dengan adanya adjustable brake wall ini, pekerja-pekerja yang kurang mahir dalam ikat bata akan mampu membuat kemasan ikatan bata yang sempurna ataupun boleh kata hampir sempurna, kerana adanya satu peralatan yang memudahkan sistem pemasangan atau ikatan bata tersebut. Jadi walaupun pekerja itu tidak mahir, dia secara otomatik akan mampu membuat ikatan bata yang kemas seperti seorang yang sudah mahir. Beberapa cadangan penambahbaikan juga telah kami senaraikan dan kurang pasti. Yang pertama, kami akan cuba menggunakan plastik sebagai bahan utama lah untuk membuat adjustable brake wall ni supaya lebih ringan. Untuk yang kami sudah buat ni, kami menggunakan besi, jadi dia agak beratlah untuk digunakan. Yang kedua adalah menggabungkan fungsi kepala bata dalam adjustable brake wall tools untuk menjadikan produk lebih praktikal dan penjimatan masa penggunaan. Dan yang ketiga adalah kemudahan pelarasan dengan meletak gris di komponen pelarasan alat. Ini untuk tidak berkarat dan juga mudah dilaraskan ketika proses pemasangan bata. Kerana gris itu akan berfungsi untuk sebagai bahan anti karat dan juga untuk memudahkan ketika melaras pemasangan bata. Itu saja dari kajian kami. Sekian.